Sorry. Tak apa cikgu. So hari ni hari persekolahan tapi cikgu masih sudi join dengan kami untuk wawancara hari ini. Jadi Wish nak ucapkan terima kasih dulu. So wawancara ini bertujuan untuk mendapat maklumat tentang ciri-ciri kepribadian dan atribut seorang guru profesional bagi kursus Insan Guru Profesional. Jadi jika Cikgu Anis sudah bersedia, boleh kita mulakan dengan wawancara hari ini? Okey, baik, boleh. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama ya cikgu. Soalan pertama kita ialah, bolehkah puan memperkenalkan diri dengan memberitahu nama, jawatan, sekolah yang sedang berkhidmat, bidang pengajaran, latar belakang pencapaian akademik, pengalaman belajar dan juga lain-lain. Okey, baik. Terima kasih kepada Vaishnavi dan juga rakan-rakan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada barisan guru-guru pelatih, adik-adik semua kerana berjayalah mengendalikan sesi wawancara Insan Guru Profesional. Okey, baik. Saya dah terima soalan ni daripada Vaishnavi lebih kurang 2 minggu yang lepas. Okay, tapi disebabkan sibuk, jadi semalam baru saya sempat tengoklah soalan-soalan ni dan saya cubalah jawab. Okay, berdasarkan apa yang ditanya dalam soalan ni. Okay, untuk soalan yang pertama ni, okay, dari segi pengenalan lah untuk diri saya. Okay, nama saya ialah Cikgu Anis Farhan binti Azmi. Okay, dari segi jawatan, saya menjawat jawatan guru akademik biasa. Okay, merangkap ketua panitia biologi, juga setiausaha headcount sekolah, serta AJK unit kesihatan sekolah. Baik, nama sekolah, okay, sekarang saya berkhidmat di SMK Bandar Sungai Petani Kedah, okay, di mana tempat Vaishnavi menjalankan latihan mengajar yang pertama dahulu di sini. Okay, dari segi bidang pengajaran, okay, bidang sains dan matematik lah. Okay, saya terlibat dalam bidang sains dan matematik, mengajar subjek biologi dan juga sains tingkatan 3. Okay, dari segi latar belakang pencapaian akademik, saya nyatakan di sini pencapaian tertinggi lah, iaitu ijazah sarjana muda pendidikan sains, meja biologi dengan kepujian juga daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, baik, dari segi pengalaman belajar, okay, saya mula mendapatkan pembelajaran di SK Bukit Selambau, Sungai Petani Kedah, iaitu dari tahun 1992 sehingga tahun 1997. Okay, kemudian saya ditawarkan ke Sekolah Menengah Sains Pokok Sena Kedah bermula tahun 1998 sehingga tahun 2002. Okay, kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Pusat Matrikulasi Pulau Pinang, iaitu pada tahun 2003 sehingga 2004. Okay, kemudian saya melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu pada tahun 2004 sehingga 2008. Okay, dari segi sejarah perkhidmatan, okay, tempat pertama posting, first posting saya ditempatkan di SMK Teluk Bahang, Pulau Pinang, iaitu dari tahun 2008 sehingga 2009. Okay, 2 tahun di sana. Kemudian saya berhijrah ke SMK Puteri Titiwangsa, Kuala Lumpur, iaitu pada tahun 2010 hingga 2011. Okay, juga 2 tahun di sana kerana mengikut suamilah yang berpindah ke sana. Okay. Dan selepas itu bermula tahun 2012 hingga sekarang saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sungai Petani, iaitu lebih kurang hampir 13 tahun lah lebih kurang saya di sini. Okey, dari segi pengalaman mengajar,
secara keseluruhan tahun ini masuk tahun ke-16. Okey, tahun ke-16 saya terlibat dalam bidang pendidikan. Okey, setakat itu sahaja untuk soalan yang pertama. Terima kasih Cikgu atas pengenalan dan latar belakang yang amat teliti. Berdasarkan apa yang Cikgu beritahu tadi, saya dapat lihat yang Cikgu ada pengalaman yang sangat luas dalam bidang pendidikan, iaitu almost 16 tahun. Baik, sekarang kita move on kepada soalan yang kedua, iaitu pada pendapat Cikgu, apakah kelebihan atau atribut yang terdapat pada Cikgu sebagai seorang guru? Okey, baik. Okey, tentang kelebihan atau atribut yang saya rasa mungkinlah terdapat pada diri saya sebagai seorang guru, iaitu mempunyai jiwa seorang pendidik dan juga sikap tanggungjawab lah dalam mengajar dan juga mendidik. Saya rasa itulah mungkin kelebihan ataupun atribut yang saya boleh kongsikan. Baik Cikgu, so bagi pendapat Cikgu, jiwa Cikgu sebagai seorang pendidik dan sikap tanggungjawab merupakan kelebihan dan atribut yang ada pada Cikgu. Jadi untuk soalan ketiga, apakah faktor yang mendorong Cikgu menjadi seorang guru? Okey, jika ditanya tentang faktor yang mendorong saya menjadi seorang guru sehingga sekarang, pertama sekali adalah kerana minat dan juga sememangnya cita-cita saya sejak di alam persekolahan lagi lah. Maksudnya awal persekolahan, sekolah rendah pun dah minat nak menjadi seorang guru. Okay, selain itu, ibu bapa saya juga merupakan pasangan pendidik yang mana merupakan pendorong lah kepada saya untuk menjadi seorang guru. Seterusnya saya juga memilih kerjaya seorang guru ini disebabkan guru ni dapat memberi ruanglah kepada saya untuk berbakti kepada masyarakat dan juga generasi muda dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Baik Cikgu, jadi saya boleh faham yang Cikgu yang apa yang mendorong Cikgu menjadi seorang guru terutamanya ialah minat dan cita-cita Cikgu, lepas tu dorongan ibu bapa dan fikiran Cikgu yang profesion perguruan ni dapat memberi ruang untuk Cikgu bagi berbakti kepada masyarakat. Okey, untuk soalan yang seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya, Ying. Ying boleh teruskan. Okay, selamat petang Cikgu. Sekarang sekarang kita akan move on kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, pada pendapat Cikgu, apakah ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Okey, dari segi ciri-ciri kepribadian, bagi saya ciri yang penting yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya adalah yang pertama mesti rajin, rajin dan sentiasa bersemangatlah untuk mendidik. Okey, kemudian yang kedua sentiasa ada rasa tanggungjawab, maksudnya seorang yang bertanggungjawab. Okey, yang ketiga mempunyai kekuatan dan ketahanan mental dan fizikal yang baiklah. Sebab seperti yang kita semua sedia maklum, kerjaya sebagai seorang guru ni tambah-tambah zaman sekarang ni merupakan kerjaya yang sangat mencabar bagi saya dan memerlukan seseorang tu betul-betul kuatlah dari segi mental dan fizikal. Okey, yang keempat, ciri yang keempat adalah menjaga hubungan yang baik, okey,
dengan pencipta dan juga sesama manusia lah. Maksud saya termasuklah dengan pentadbir, dengan rakan-rakan dan juga dengan seluruh organisasi sekolah. Okay, dan yang terakhir sekali, bagi saya ciri-ciri kepribadian yang baik yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya adalah tidak mudah putus asa dan sentiasa rajinlah menimba ilmu yang baru. Itu sahajalah untuk soalan yang keempat. Okey, terima kasih cikgu. Jadi pada pendapat cikgu, antara ciri yang penting, ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru adalah yang penting itu mesti rajin, sentiasa bersemangat untuk mengajar, lepas tu bertanggungjawab, mempunyai kekuatan fizikal dan mental, menjaga hubungan yang baik dengan pencipta dan seluruh organisasi. Selepas tu yang terakhir adalah tidak mudah putus asa. Okay. Jadi yang sekarang soalan yang kelima, pada pendapat cikgu, apakah ciri ataupun sifat yang perlu disemai untuk menambah baikkan kepribadian seorang guru yang unggul? Okey, baik. Selain daripada ciri-ciri yang saya nyatakan tadi, sifat lain yang perlu disemai untuk penambahbaikan kepribadian seorang guru yang unggul ialah yang bagi saya yang selalulah kita sebut, iaitu selalu berfikiran positif dalam apa jua situasi. Maknanya tak kiralah apa pun cabaran, apapun bebanan tugas, apapun masalah yang kita hadapi, sama ada di sekolah ataupun dalam kehidupan kita di luar, kita kena sentiasa berfikiran positif. Okay. Alright, jadi terima kasih cikgu untuk menjawab soalan yang kelima. Jadi soalan yang keenam, saya akan serahkan kepada kawan saya, iaitu Gayatri untuk meneruskan. Okey, terima kasih Yi. Okey, selamat tengah hari cikgu. Ya, selamat tengah hari. Okey, soalan saya adalah pada pendapat cikgu, apakah cara-cara untuk mengekalkan sikap profesional guru dalam mendidik pada era kemajuan teknologi pada masa kini? Okey, baik. Okey, pada pandangan saya, seorang guru perlu sentiasa menjaga etika, integriti dan maruah lah sebagai seorang pendidik. Dengan cara kita kena sentiasa menunjukkan sikap yang profesional ketika kita menggunakan kemajuan teknologi, terutamanya dalam menggunakan media sosial secara terbuka. Okay, selain itu, pada masa sekarang ni kalau kita tengok ramai guru yang terlibat sebagai influencer ataupun kita panggil sebagai pempengaruh yang menyampaikan ilmu, mengajar dalam menggunakan aplikasi media sosial lah, contohnya seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya tindakan tu tidak salah, malah memberi manfaat lah kepada pelajar, kepada generasi muda, selagi guru tersebut masih menjaga etika dan juga masih bersikap profesional. Okey, baiklah cikgu, terima kasih. Untuk soalan yang seterusnya adalah, adakah cikgu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan aplikasinya dalam amalan pendidikan? Okey, baik. Memang kita tak nafikan zaman sekarang ni memang dunia pendidikan ni memang orang kata apa, bergantung kepada perubahan teknologi ni lah.
maksud saya perubahan teknologi yang semakin maju ni memang banyak membantu guru dalam melaksanakan PDPC dan juga melakukan tugasan-tugasan lain bagi seorang guru lah. Okay, banyak kemudahan teknologi terkini yang digunakan oleh kebanyakan guru, okay, termasuk saya sendiri, seperti penggunaan smart TV, okay, di kelas, kemudian video-video simulasi, okay, malah sistem ERTH ataupun rancangan pelajaran harian pun kita menggunakan drive, iaitu boleh diakses lah oleh pentadbir ataupun mana-mana pemantau dengan mudah. Dan juga bahan-bahan pembelajaran juga kita masukkan dalam Google Classroom. Okay, kita bina Google Sites untuk panitia, okay, untuk guru sendirilah, maksudnya secara individu, okay, melalui panitia ataupun melalui individu, kita buat Google Sites yang mana dalam tu kita masukkan bahan-bahan pembelajaran, info-info, video-video yang boleh diakses oleh pelajar dan juga pentadbir. Okay, jadi secara keseluruhannya saya rasa perubahan teknologi dalam bidang pendidikan ni memudahkanlah tugas guru dan boleh menjadikan PDPC tu lebih menariklah berbanding dengan zaman dahulu. Okey, terima kasih cikgu atas jawapan tersebut. Sekarang saya akan paskan soalan berikutnya kepada kawan saya, Mega. Selamat hari cikgu. Boleh dengar? Okey, boleh. Selamat dengar hari. Okey, soalan saya adalah apakah harapan Puan tentang kepribadian guru yang akan datang ataupun kepada bakal guru? Okey, baik. Okey, harapan saya berharap bakal guru yang akan datang ni dapat menjadi seorang guru yang cemerlang lah dari semua aspek. Okey, dan dapat menempuh alam pekerjaan nanti sebagai seorang pendidik dengan cekal dan bersemangat. Okey, walau di mana pun nanti bakal-bakal guru ni ditempatkan, terima dengan hati yang terbuka, berfikiran positif dan bersedialah untuk masuk ke dunia sebenar seorang guru. Okey, terima kasih cikgu. So tanpa membuang masa, saya akan ke soalan ke-9, di mana apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey, baik. Dari segi nasihat, sedikit nasihatlah untuk adik-adik semua. Semoga nanti berjaya menyesuaikan diri dengan baik walau di mana sahaja ditempatkan nanti dan dapat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab sebagai seorang guru dengan penuh semangat dan juga berdedikasi. Okay, saya rasa itulah pesanan ataupun sedikit nasihatlah untuk adik-adik semua. Jadi terima kasih atas nasihat yang diberikan oleh cikgu tadi. So ini sajalah soalan daripada kami. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, baik. Terima kasih jugalah kerana sudi menembubual cikgu.